Kau tahu tak, aku ada kenal beberapa player ni sendiri yang last season kan, dia orang masuk ke Pahang atas alasan kabel. Ada. Okay gang, bila cerita cinta antara Datuk Pablo Dolah dan juga Seri Pahang ataupun Pahang sebelum ni, sangat-sangat mendalam, sangat-sangat panjang kisah antara dua entiti ni. Sebab apa, daripada zaman Matias Conti, Dixon, daripada sebelum tu lagi Dolah Saleh dah ada dekat situ. And combination antara Dolah dan juga Zainal pernah suatu ketika bawa kejayaan dekat pasukan Pahang. Pernah sekali tu menjadi pencabar utama kepada pasukan JDT. Fast forward tahun 2021, selepas 3 perlawanan, Thomas Dooley, satu nama yang besar lah kalau dekat US, legend, direhatkan oleh pasukan Pahang. Tapi macam biasa, jurulatih bersilih ganti datang keluar. Dolah Saleh masih lagi ada dekat kerusi pasukan Seri Pahang ataupun Pahang sebelum ni. Aku nak tanya kau, Bro Hans, selain daripada faktor Dolah Saleh ni adalah seorang legend bola sepak tanah air, apa sebenarnya yang buatkan dia seolah-olah kebal dekat pasukan Pahang? Aku rasa Dolah Saleh ni, figura Dolah Saleh ni, dia sebenarnya dah berjaya tambat hati management Seri Pahang daripada dulu lagi. So bila dia boleh ataupun mampu stay lagi dalam keadaan yang tengah hara pun dia boleh stay, bagi aku tak lain tak bukan ini kabel punya mari. Kita cerita jujur je lah sebab kita fans, kita berhak juga nak suarakan pendapat kita. Aku bab Pahang ni aku tak peduli. Aku still IC06. Okay, Bro Hans, adakah salah satu faktor yang menyebabkan dia sentiasa ada dalam pasukan Pahang adalah dia yang jenis yes boss? Dia mungkin dia jenis yes boss. Sebab Bro Hans, kalau kita tengok balik squad 2021, bukanlah player yang dia nak. Itu squad Thomas Dooley. Betul. Tapi dia terpaksa untuk bermain menggunakan apa, Yayem Bokashvili sebagai dia punya number 9. So player-player yang ada ni dia terpaksa pakai, and then akhirnya dia orang berjaya juga untuk survive dalam Liga Super tahun ni. Betul. Apa pendapat kau? Survival tu bagi aku satu perkara yang sangat simple. Kenapa? Sebab aku cakap macam tu. Sebab Seri Pahang ni kalau kita tengok balik daripada dahulu, daripada dulu lagi, dia orang punya squad baik dia punya squad baik. Kita tengok macam mana apa ni, Syazwan Syazwan, dulu-dulu zaman Azidan, Azidan Hafiz lepas Kamal, Azidan, Poyeng, Damien Stewart, lama Matias Conti, Matthew Alves, yang paling latest Harold Goulon. Kau tengok mana dia orang sekarang, dan dia orang perform di tim yang lain. Dia orang perform jadi top scorer untuk Negeri Sembilan sekarang ni. Faizal Halim. Bukan calon-calon player. Nick Sharif. Walaupun tak diguna dekat Selangor, pergi ke Terengganu perform. Sebab tu aku cakap Pahang ni, aku tak tahu kenapa dia orang mesti ataupun wajib salin tim setiap season. Aku tak faham. Yang teruk-teruk dia maintainnya, yang baik-baik ni semua dikeluarkannya. Aku tak tahulah apa yang dia orang kejar daripada dulu. Kita orang sebagai fan Pahang pun tak berapa faham dengan apa yang berlaku dalam Pahang ni sebenarnya kan. Sampai Thomas Dooley pun lepas semua singkat game, terus kena hijack angkara komplain pasal training ground. Aku ada seorang player Pahang season lepas, sekarang dah balik ke Perak, Hafiz Ramdan. Itu adalah member sekolah aku, satu dorm dengan aku dulu. Dia ada share lah cerita di sebalik apa yang kita tahu. Antara perkara yang dikongsikan adalah Dolah ni sebenarnya dekat dengan player. Betul. Dekat dengan player sangat-sangat. Satu, duanya, dia faham apa yang player mampu buat. Dia tak demand lebih. Betul. So dia mainkan taktikal yang player-player tu mampu buat. Itu yang ala kadar based on player punya player boleh buat je lah kan. Sebab bila kita tengok balik, tadi aku cakap pasal kabel kan, kau tahu tak, aku ada kenal beberapa player ni sendiri yang last season kan, dia orang masuk ke Pahang atas alasan kabel. Ada tu reality bola sepak negara kita. Reality. So bila kita tengok Pahang kembali dengan Dolah Saleh selepas Christopher Gamel direhatkan, direhatkan lah. Kau rasa
Apa benda yang buatkan diorang ni masih lagi pilih Dolah selain daripada faktor C tadi tu? Sebab Dolah ni masih lagi menggunakan taktikal long ball yang sama. Kenapa di sebalik segala benda yang kau dah usahakan setiap tahun, kau bawa jurulatih baru, end up kau patah balik ke Dolah Saleh? Adakah Dolah Saleh ni terlalu baik untuk digantikan? Pendapat kau selain daripada faktor tu? Rigid. Bila kita tengok balik Dolah Saleh punya permainan sekarang rigid, terlampau mudah untuk di-expect oleh opponent punya team kan. Kalau kita tengok balik, dan bagi aku tak ada blame orang lain lah. Aku akan blame kepada Seri Pahang punya management. Itu saja aku akan cari. Nak cari pun tak boleh kan. Sebab dia jauh. Tapi tu lah, aku akan blame kepada management jugalah. Sebab sedangkan kenapa kau boleh let go coach yang sangat bagus, disebabkan dia outspoken pada benda yang memang kau tak pernah tukar daripada dulu pun. Macam mana kau boleh biar player kau dengan nama-nama yang besar time tu, dengan squad yang sangat bagus, training di tepi pantai, sampai ke sekarang masih lagi tempat yang sama. Kalau kau pergi tempat tu, kau tengok, aku rasa pot aku main bola petang kan. Ya, tengok. Aku tak ada pengalaman lain tu. Tengok. Tapi kita tengok bila Dolah masuk dalam team season lepas berjaya untuk survive. And then season ni pun gandingan dia antara Fandi Ahmad ni seolah-olah macam bawa satu aura baru, bro Hans. Berjaya untuk tumbangkan pasukan Selangor, Kedah. And then yang terbaru sebelum kita shoot video ni, comeback versus pasukan Melaka United malam tadi. Even aku teringat comeback yang disisirkan yang viral tu seronok tengok. Bagi aku itulah aku cakap, Pahang ni daripada segi survival mode, dia memang pandai. Dia orang pandai survival untuk tidak tersingkir. Dulu zaman presiden dulu pun pandai kan? Pandai. Benda yang sama. Itulah Pahang tau. Itu kelebihan Pahang lah. Dia tahu bila dia patut bertindak kan? Bila momen yang dia rasa dia dah, aku rasa aku dah banyak main ni, so aku rasa better kita main tu. Kita main betul-betul lah. Kita main betul-betul. Tapi bila dia dah main betul-betul, time tu kau akan tahu kat mana posisi dia orang. Sebab apa aku faham lah, kau sebagai fans Pahang mesti ada benda lah yang kita tak puas hati kan pasal team kita, management, players, coaches semua. Persoalannya sampai bila sebenarnya pasukan Pahang perlu teruskan dengan idea mengekalkan Dolah Saleh? Sebab bagi aku, Bro Hans, kalau betul kau percayakan Dolah Saleh, why not kau bagi je Dolah Saleh bawa daripada pre-season sebelum ni, tahun sebelum ni pun. Kenapa hujung season kau tukar dia? Sebab dia berjaya untuk survive kan, survival mode on. And then bila masuk musim baru, kau bagi orang lain. Bagi orang lain pusing benda sama. Bagi orang lain dan pass balik kepada dia. Pass balik. Wih, tak faham tu. Sampai bila? Sebab tu aku cakap, aku rasa selepas ni kan, mungkin Pahang punya management ni, dia orang memang berniat untuk tukar coach ataupun manager tu. Tapi bila kita tengok balik, mungkin coach yang bagus ni tak dapat rhythm dengan dia orang. Which is aku bos, aku hire kau tapi kau tak dapat rhythm dengan aku, kau tak sync dengan aku, tak jadi lah. Aku rasa mungkin kat arah tu kot. Sebab tahun 2014 ke 2015, dia orang pernah menjanjikan sesuatu pada pada fan Pahang time tu. Aku ingat lagi, zaman-zaman tu memang zaman-zaman baru nak naik lah. And betul dia orang naik 4 tahun straight naik. Kau punya sampai JDT pun takut dengan Pahang time tu beat back to back. Sampai kena player semua kena tahan dekat dalam stadium tak bagi keluar lah. Takut kena segang kan. Tu zaman-zaman Hafiz Kamal, Zidane tu memang biji skor lawan JDT. Memang baik dia punya long ball, dia punya long ball, long shoot lepas injet je tu pun sebab dia keluar daripada, dia join Selangor lepas tu. Betul. Even kau tengok Azidan sendiri. Azidan sekarang mana lagi? Ada main Liga M3 tak silap. Kau tengok apa jadi pada Azidan. Pada Azidan tu bagus lah. So aku ada dengar rumours yang mengatakan management pasukan Pahang ni akan berubah sikit. Tampuk pimpinan ni mungkin akan berubah sikit pada tahun depan. Adakah perubahan ni akan bawa satu benda yang positif, ataupun yang masuk ni bukan kaki bola, so dia akan carry on je benda yang sama? Pendapat tu? Pahang untuk berubah sederap, ataupun sederap tu dalam Pahang kita panggil sederap lah. Sederap tu maknanya berubah terus. Susah. Bukan yang atas padang ni, yang dekat dalam tu. Susah.
susah bagi aku, berat. Mungkin boleh berubah, tapi memang betul-betul makan tahun lah. Mungkin 5 ataupun 6 ke 7 tahun. Tapi buat masa sekarang ni, aku as fan Pahang, memang kita orang tak letak apa-apa expectation. Even baru ni pun aku pergi ride, aku borak dengan family aku. Kita orang memang jumpa je, borak pasal Pahang 5 jam tak settle. Bincangkan pasal Pahang ke? Pasal Pahang 5 jam tak settle. Tak settle babe. Sebab dia idea dia pusing-pusing patah balik kat dolar. Pusing-pusing patah balik kat dolar. Adakah patut kekalkan je dolar season depan? Bagi aku, kekalkan saja. Kalau itulah yang kau rasa paling sesuai ataupun paling kau selesa, kau kekalkan je. Sebab mungkin dia faham orang atas pun faham dia kan. Sebab kalau kata benda management tak boleh nak co-op dengan coach, payah juga. Mungkin kita as a fan, kita tak nampak benda tu, tapi jurulatih lalui benda tu. Betul. Sebab tu nama-nama besar pun tak boleh nak kerja dengan orang-orang yang ada dalam pasukan Seri Pahang sekarang. Aku bagi contoh untuk European, untuk senang faham, Thomas Tuchel dekat PSG. Dia sangat bagus. Boleh juga untuk handle apa ni, orang cakap player-player yang ego besar macam Neymar, macam Mbappe. Tapi end up kau tengok macam mana hubungan dia dengan apa ni, board PSG macam mana. Tengok macam mana. So benda yang sama. Aku bagi tu example yang paling simple untuk kau faham situasi yang ada kat Pahang sekarang. Tapi dalam waktu yang sama, kau tengoklah player yang dia replace. Satu player yang sangat bagus, yang budak Argentina tu, Hidalgo. Hidalgo sangat bagus. Bagus gila. Tapi dilepaskan sekejap dan Itu pun tak faham. Kan? Player yang bagus, tiba-tiba kau lepas sekejap, tak ada player yang boleh replace, kau panggil balik. Itu cakap. Sebab tak kena rembat dah. Orang yang saya rasa cukup untuk video kali ni. Mungkin ada topik-topik lain yang kau rasa nak kita orang borak lepas ni, kau boleh komen kat bawah. Mana-mana yang baru dekat Airtime Studio, jangan lupa untuk tekan butang subscribe dekat bawah. Jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum.